بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Alhamdulillah. Jadi kita sambung pengajian kita di dalam ilmu mantik. Perbahasan seterusnya yang kita akan bincangkan pada hari ini melalui matan yang mulia karangan Al-Imam Al-Akhdari rahimahullah ta'ala, Matnu Sulamil Munawwarah, dalam perbahasan ilmu mantik. Baik, pada perbahasan yang lepas kita dah bincangkan berkenaan dengan mabadik bagi ilmu tasdiqat, iaitu al-qadaya wa ahkamul qadaya. Perbahasan qadiyah, pecahan di dalam qadiyah. Kemudian kita bincangkan pendetilan bagi setiap satu pecahan di dalam qadiyah. Kita ada qadiyah hamliyah dan qadiyah syartiyah. Daripada hari ini ataupun sepatutnya kita kena istihdorkan semula. Ingat semula perbahasan yang kita bincang dalam perbahasan qadiyah, aqsamul qadiyah tu kena kuat, sebab kita nak masuk perbahasan hari ini, iaitu perbahasan qiyas yang merupakan maqasid bagi ilmu tasdiqat. Baik, kita ada syartiyah, kita ada hamliyah dan juga syartiyah. Hamliyah kita bahagikan mengikut maudhu'nya kepada 4 bahagian secara ijmal dan 8 bahagian secara tafsil. Kemudian syartiyah terbahagi kepada 2, syartiyah muttasilah dan juga syartiyah munfasilah. Dan syartiyah munfasilah dengan 3 pecahan, mani'atul jam'i wal khulu, mani'atul jam'i dan mani'atul khulu. Kemudian kita masuk perbincangan berkenaan dengan ahkamul qadaya. Perkara yang perlu kita tahu dalam cara untuk kita memberi dalil ataupun membuat dalil terhadap sesuatu perkara ataupun sesuatu pernyataan. Maka ada 2 bentuk yang dipanggil sebagai al-istidlal, turuq al-istidlal. Turuq ataupun cara pendalilan yang berlaku, sama ada kita datangkan secara mubashir, istidlal mubashir, ataupun istidlal ghairu mubashir. Istidlal mubashir yang kita sebut sebagai tanakud dan juga akas. Kenapa mubashir? Kenapa secara langsung, secara terus? Kerana tidak melalui apa-apa perantaraan. Tidak ada perantaraan apa-apa. Terus kalau kita nak dalilkan menggunakan tanakud, kita datangkan tanakudnya. Kalau qadiyah yang awal itu betul, maka tanakudnya akan salah. Kalau qadiyah awal itu salah, maka tanakudnya mesti betul. Itu qawaid ataupun kita panggil manual yang ada di dalam perbahasan tanakud. Tanakud satu betul, satu salah. Kemudian boleh juga kita datangkan istidlal mubashir dengan akas. Akas kelaziman yang berlaku betul pada kebenaran. Maknanya kalau qadiyah yang asal itu betul, maka akasnya mesti betul. Jadi beza antara tanakud dan akas, tanakud satu betul satu salah. Akas hanya melazimi betul sahaja. Kalau qadiyah yang asal itu sadiqah, maka tanakud akasnya mesti sadiqah. Mesti kelaziman hanya berlaku pada as-sidqu sahaja. Adapun al-kadhibu tidak menjamin kelaziman. Dan kita dah bincangkan kenapa. Kerana kalau kita isbatkan ataupun as-sidqu fil malzum yastalzimu as-sidqu fi al-lazim. Kalau kita isbatkan kebenaran kepada malzum, maka automatik lazim akan benar. Tetapi tidak semestinya kalau kita nafikan malzum, maka lazim akan ternafi. Mudah nak faham, kalau saya kata ini adalah nombor 4, maka automatik dia adalah genap. Maka tersabit automatik as-sidqu bahawasanya dia adalah genap. Tapi kalau saya nafikan dia bukan nombor 4, adakah ternafi lazim tadi iaitu genap? Tak. Jadi kerana itu kelaziman hanya berlaku pada as-sidqu sahaja. Tapi pada an-nafyu, penafian tidak berlaku
kelaziman. Dapat tak yang tu? Faham tak kenapa akas hanya melazimi pada as-sidqu sahaja, pada kebenaran, tidak melazimi pada kesalahan ataupun al-kadhibu? Kerana kalau kita nafikan malzum, tidak semestinya ternafi lazim. Sebab boleh jadi lazim ada banyak malzum. Contohnya macam nombor lah paling mudah, antara 4 dan genap. 4 tu adalah malzum. Kalau ada nombor 4, maka adanya genap. Tapi kalau kita nafikan nombor 4, tidak semestinya ternafinya genap. Tapi kalau kita nafikan genap, automatik ternafi nombor 4. Jadi kelaziman, kan kita kata antara lazim dan malzum. Kalau kita benarkan malzum, maka automatik terbenarlah lazim. Dan kalau kita nafikan lazim, maka automatik ternafi malzum. Dan kita tak boleh akaskan perkara tersebut. Dia lebih kurang kaedah yang kita sebut dalam akhas dengan a'am. Idza thabata al-akhas thabata al-a'am, wa idza intafal a'am intafal akhas. Sebab apa? Antara lazim dengan malzum ada keadaan, dan pada banyak keadaan lazim lebih a'am daripada malzum. Maka idza thabatal malzum, maknanya kalau kita sabitkan perkara yang khusus, maka tersabitlah lazim yang akhas, yang a'am. Dan kalau kita nafikan a'am, maka ternafilah akhas, dan tak boleh akaskan. Begitu juga yang berlaku dekat akas. Kerana itu akas hanya melazimi benar sahaja, tak melazimi salah. Jadi kalau kita nak datangkan istidlal dengan akas, qadiyah yang asal mesti betul. Kalau qadiyah yang asal itu salah, maka tidak ada akas. Dan kita dah bincangkan qawaid yang ada dalam perbahasan akas, bahawasanya akas tidak ada pada semua qadiyah. Hanya qadiyah-qadiyah tertentu sahaja yang mempunyai akas. Dan kita buat khulasah akhir dalam perbahasan akas, semua qadiyah mujabah, akasnya adalah juz'iyah. Dan qadiyah salibah kulliyah salibah, akasnya kulliyah salibah juga. Dan juz'iyah salibah tidak ada akas. Maka kalau kita kata al-juz'iyah as-salibah la aksalaha, maka difahami daripada situ mafhum dia apa? Mafhum yang melazimi, kalau kita kata juz'iyah salibah tidak ada akas, maka akan melazimkan muhmalah salibah tidak ada akas juga. Kerana kaedah yang telah kita sabitkan bahawasanya al-muhmalah fi quwwatil juz'iyah. Dan sikit perbahasan yang agak rumit berkenaan dengan qadiyah syakhsiyah, yang kita bahagikan kepada dua, sama ada mahmulnya juz'i ataupun mahmulnya kulli. Kalau mahmulnya juz'i, sekadar terbalikkan maudhu' mahmul. Tetapi kalau mahmulnya kulli, maka kena tengok qadiyah kulliyah. Kenapa? Kerana pada keadaan ini asy-syakhsiyah fi hukmil kulliyah, syakhsiyah akan mengikut hukum kulliyah. Dari wajah apa? Kenapa kita kata syakhsiyah mengikut hukum kulliyah? Kerana kalau kita tengok qadiyah syakhsiyah, kita hukumkan seseorang dari hujung rambut dia sampai hujung kaki dia, tak terkecuali satu juzuk daripada badan dia. Kita tak ada kata kita hukumkan kepalanya sahaja. Kalau kita kata Zaidun qaimun, kakinya sahaja, tidak, satu badannya kita hukumkan. Begitu juga qadiyah kulliyah. Qadiyah kulliyah adalah hukum kepada setiap satu afrad. Al-hukmu ala kulli fardin minal afrad. Hukum kepada setiap satu afrad, tidak terkecuali satu pun. Maka wajah ataupun persamaan yang ada antara syakhsiyah dan kulliyah, syakhsiyah hukum seluruh kita panggil ajza' kepada syakhsun muayyan. Begitu juga kulliyah, qadiyah kulliyah menghukumkan semua afrad bagi kita panggil bagi sesuatu perkara lah. Kalau insan, maknanya kullu insan, semua insan tak terkecuali satu pun. Begitu juga macam syakhsiyah. Baik, ada soalan untuk perbahasan aksul mustawi. Dan kita hanya bincangkan akas dan tanakud. Kita faham dahulu akas dan tanakud menggunakan qadiyah hamliyah, tanpa kita menafikan tanakud. Ada juga qadiyah syartiyah, munfasilah dan juga muttasilah.
Dan begitu juga akas. Akas juga ada qadiyah syartiyah tetapi hanya muttasilah sahaja. Syartiyah munfasilah tidak masuk di dalam perbahasan akas kerana tartibnya bukan tartib tabi'i. Dan kita sebutkan tartib tabi'i adalah susunan yang apabila diubah kedudukan di dalam susunan tersebut maka akan mengubah makna keseluruhan pernyataan tadi. Itu yang dimaksudkan dengan tartib at-tabi'i. Baik, ada persoalan untuk perbahasan ini? Saya berikan contoh dari qadiyah kadhibah. Qadiyah kadhibah untuk akas yang tidak melazimi. Okey, baik. Kalau kita kata ba'dul insan, ba'dul hayawan laisa bi insan. Ba'dul hayawan kejap. Ba'dul insan betul lah. Ba'dul insan hayawan. Ba'dul insan hayawan. Jap. Oh bukan, kullu. Guna kullu. Kullu. Ya, saya kena tulis. Contohnya kita kata kullu hayawan insanun. Kullu hayawan insanun. Qadiyah ini sadiqah ke kazibah? Kadhibah. Baik, cuba kita buat akas dia. Guna kaedah yang sama, kulliyah mujabah akasnya dengan juz'iyah mujabah. Baik, kullu hayawan insan, terbalikkan hayawan dan juga insan. Kemudian turunkan turunkan dia punya tukarkan dia punya kam, ba'dul insan hayawan. Baik, kullu hayawan insan kadhibah ke sadiqah? Kadhibah. Baik, ba'dul insan hayawan kadhibah ke sadiqah? Sadiqah. Jadi kelaziman yang berlaku dalam akas hanya pada al-sidqu sahaja. Kerana apa? Kerana kalau kita datangkan qadiyah kadhibah, maka tidak melazimi akasnya kadhibah. Sebagai contoh yang ada ni lah. Tapi boleh tak melazimi kadhibah? Boleh, tak ada masalah. Ada je yang melazimi kadhibah, tetapi tidak muttarid. Kerana itu kita kata, kita bawakan kaedah tadi. Okay, kalau kita kata kullu hayawan, kan, kullu hayawan insanun. Kullu hayawan insanun. Baik, sekarang ni kita jadikan hukum di dalam qadiyah ini adalah insan. Maka kita jadikan hayawan itu adalah hayawan, bukan, silap. Qadiyah kullu hayawan insan ni kadhibah. Kadhibah. Maka dia adalah malzum. Sebab perkara yang melazimi dia adalah akas dia. Itu lazim, akasnya lazim. Baik. Kalau kita nafi ataupun kita kata qadiyah malzum ini kadhibah, kalau kita nafikan malzum, maka tak semestinya ternafi lazim. Faham tak? Kalau kita nafikan malzum, tak semestinya ternafi lazim. Bukan kita kata kalau ternafi malzum, ternafi lazim. Itu ada kelaziman. Tetapi kalau kita nak, kalau dekat qadiyah ini, bila kita kata kullu hayawan insan ni kadhibah, kita nafikan. Maka penafian yang berlaku dekat malzum itu tidak melazimkan lazimnya betul ataupun salah. Ataupun kalau dekat sini kita nak kata kalau melazimkan salah, dia tidak melazimkan salah. Sebagai contoh yang kita bagi tadi, qadiyah asalnya kadhibah, tetapi bila kita akaskan dia jadi sadiqah, maka tidak kena dengan qawaid akas. Sebab akas, kalaulah contoh kita nak kata baqa'us sidqi dekat situ termasuk sekali baqa'ul kadhib, maka baqa'ul kadhib kalau kita susunkan ataupun kita datangkan akas-akasnya, maka akan ada betul ada salah, ada betul ada salah. Jadi dia tidak muttarid. Dalam akas ataupun dalam qawaid, di dalam mantik, qawaid yang ada dalam mantik mesti muttarid. Tidak boleh ada sekejap betul sekejap salah. Jadi kerana itu dalam itu antara jawapan paling mudah lah kita kata kenapa baqa'u al-kadhib tidak berlaku di dalam akas. Kerana apa? Kerana kalau kita nafikan ataupun kalau malzum itu kadhibah, maka tidak melazimi lazim itu kadhibah. Tapi kalau malzum sadiqah, maka akan melazimi lazim sadiqah. Akas berbeza dengan tanakud. Tanakud satu betul satu salah. Jadi tanakud ni memang dia akan jadi hujah. Macam contoh kalau orang kata al-alam qadimun. Tanakud dia apa?
Al-alam laisa biqadim, kan? Al-alam laisa biqadim. Jadi kalau salah satu daripada dua qadiyah ni dapat disabitkan betul, maka satu lagi mesti salah. Itu tanakut. Tapi kalau akas ni kalau kita datangkan satu qadiyah, datang lagi satu qadiyah, akasnya kalau qadiyah yang asal betul, akas dia mesti betul. Tetapi tak melazimkan kalau qadiyah yang asal itu kazibah, akas dia mesti kazibah. Jadi kalau dalam perbahasan akas, yang boleh kita guna pada qadiyah-qadiyah shadiqah sahaja. Adapun qadiyah kadzibah tidak boleh dijadikan ataupun tidak boleh kita cari akasnya. Dapat Ustaz? Ada soalan untuk perbahasan akas? Ada? Ada? Tak ada? Okey, baik. Hari ini kita masuk dalam satu perbahasan yang penting, iaitu perbahasan al-qiyas. Baik. Kita dah bincang qadiyah. Dan dalam perbincangan tadi saya sebut ada istidlal, turuk istidlal menggunakan ataupun turuk istidlal mubashir, iaitu tanakut dan juga akas. Dan kita dah tahu kenapa tanakut dan akas itu mubashir, kerana tidak tidak didahului atau tak ada perantaraan muqaddimah lain ataupun qadiyah lain. Dia secara direct. Adapun qiyas dipanggil sebagai istidlal ghairu mubashir. Kenapa ghairu mubashir? Kerana untuk kita dapatkan sesuatu dalil, maka kita perlu datangkan dua qadiyah yang awal, yang dipanggil dalam perbahasan qiyas sebagai al-muqaddimah. Ingat lagi tak, dalam perbahasan qadiyah saya ada bincangkan qadiyah ni ataupun makna qadiyah ni boleh berubah, ataupun istilah qadiyah ni boleh berubah mengikut kedudukan dia. Kalau qadiyah tu duduk sebagai perkara yang ihtimal as-sidqu wal kadhibu, maka dipanggil sebagai qadiyah ataupun khabar. Kalau dia jadi sebagai satu perkara ataupun sesuatu dakwaan, dipanggil sebagai dakwah. Kalau ada orang yang ada orang yang tak setuju pernyataan, sesuatu pernyataan tu, kalau ada orang tak setuju, maka pernyataan tersebut dipanggil dakwah. Kalaulah kedudukannya di dalam qiyas, dipanggil sebagai muqaddimah. Kalau dia adalah perkara yang melazimi qiyas, dipanggil sebagai natijah. Kalau perkara itu kita nak cari dalilnya, kita nak datangkan qiyas kepadanya, iaitu natijah sebelum menjadi natijah, dipanggil sebagai matlub. Dapat ingat lagi tak itu? Dalam perbahasan kita kata qadiyah ataupun khabar ni ada banyak nama, tetapi mengikut kedudukannya. Asma' dia banyak, tapi musamma dia satu. Bendanya satu, tetapi nama dia banyak, ikut pada i'tibarat ataupun ikut kepada kedudukan dia. Maka dalam perbahasan qiyas, kita akan bincang istidlal secara tidak langsung kerana didahului dengan muqaddimah ataupun didahului dengan qadiyah yang lain. Dia tak macam tanakut dan akas. Tanakut, akas, datangkan terus satu qadiyah, selesai. Tetapi qiyas mesti didahului dengan dua muqaddimah ataupun dua qadiyah. Dan gambaran mudah untuk kita faham qiyas, macam saya sebutkan sebelum ini, adalah dulu kita pernah belajar dalam matematik moden, perbahasan penakulan matematik ataupun mathematical reasoning. Ikut siapa yang belajar bahasa Melayu atau belajar bahasa Inggeris. Baik, dalam itu dibincangkan perbahasan wajah bagi qiyas, iaitu apa? Premis pertama. Premis pertama tu kita panggil sebagai muqaddimatul ula. Premis tu muqaddimah lah. Premis kedua tu muqaddimah yang kedua. Kesimpulan itu yang kita panggil sebagai natijah. Baik, qiyas yang mana satu? Qiyas adalah premis satu dan premis dua sahaja. Itu dipanggil sebagai qiyas. Natijah bukan qiyas, ataupun kesimpulan tu bukan qiyas. Dia adalah perkara yang melazimi qiyas. Jadi perkara lazim, ingat lagi tak? Lazim adalah apa? Amrun kharij. Kan? Lazim ni amrun kharij, bukan zat. Jadi kena beza antara zati dan juga lazim. Kerana banyak perkara ataupun banyak kesalahan-kesalahan yang berlaku dalam pemahaman nusus-nusus adalah kerana tidak dapat membezakan antara lazim dan juga zati, seperti mana yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam Mihakin Nazar. Baik, jadi wajah ataupun gambaran qiyas tu kita boleh recall balik perbahasan yang pernah kita belajar dulu waktu tingkatan 5 atau tingkatan 4, perbahasan penakulan matematik, premis 1, premis 2. So, kalau di sana ada
Wajah itu dipanggil apa? Apa? Himpunan. Himpunan apa? Oh, namanya himpunan. Primis 1, primis 2. Namanya primis juga? Oh, okey. Kalau dalam bahasa Indonesia dipanggil himpunan. Perbahasan himpunan. Primis 1, primis 2, kesimpulan. Istilah yang sama. Sama. Okey, baik. Jadi kias yang mana satu? Kias primis 1, primis 2 sahaja. Baik, kenapa datang perbahasan kias? Ataupun kenapa datang perbahasan istidlal ni? Ingat lagi yang saya pernah sebutkan sebelum ini. Bila ada satu dakwaan, maka kita kena datangkan dalil. Orang yang mendakwa mesti datangkan bayyinah. Sebab tu Nabi sebut al-bayyinatu liman idda'a. Bayyinah ataupun keterangan itu pada sesiapa yang mendatangkan sesuatu dakwaan. Liman idda'a, siapa yang mendakwa kena datangkan dalil. Bukan dah dakwa kemudian tinggalkan. Tidak, itu bukan kita panggil simat ataupun ciri-ciri ahli ilmu. Tidak. Orang-orang yang terlibat dengan ilmu, mereka bila datangkan sesuatu dakwaan, maka didatangkan sekali dengan dalil. Maka kerana itu datang perbahasan kias, antaranya adalah untuk mengisbatkan sesuatu perkara ataupun memberi dalil terhadap sesuatu perkara untuk pastikan dia betul ataupun dia salah. Sebab nanti dalam akhir perbahasan kias kita akan jumpa aqsam hujjah. Sebab perkara paling besar sekali yang kita akan dapat nanti dalam perbahasan kias ataupun maqasid bagi ilmu tasdiqat adalah hujjah, kebolehan ataupun kita panggil kemampuan untuk mengenal pasti sesuatu hujjah. Hujjah tu dalam bentuk kias lah. Sebab kita ada hujjah naqliyah dan hujjah aqliyah. Hujjah naqliyah Al-Quran, Sunnah, ijma' dan ijma' itu adalah hujjah naqliyah. Kemudian kita ada hujjah aqliyah, antaranya yang pertama yang paling tinggi sekali yang disebut sebagai al-burhan. Jadi kias ni datang untuk kita isbatkan burhan tu. Sebab burhan adalah kias yang terbina daripada muqaddimah-muqaddimah yang yakiniyah. Muqaddimah-muqaddimah yang yakin. Itu nanti pada akhir perbahasan kias ataupun akhir perbahasan dalam kitab ni kita akan bincang aqsamul hujjah dan kita akan jumpa yang dipanggil sebagai burhan. Burhan adalah perkara yang tak boleh nak ditolak. Kerana semua isi dalam burhan adalah perkara-perkara yakiniat. Siapa yang menolaknya adalah mukabarah. Mereka kalau tolak perkara-perkara yakiniat maka dia sombong. Ataupun kalau dalam bab ataupun dalam perbahasan adab al-bahthi wal munazarah dipanggil sebagai al-mukabarah, al-kibru. Jadi orang-orang begini kalau kita jumpa dalam perdebatan, tinggalkan sahaja. Tinggalkan sahaja. Sebab apa? Sebab mukabarah adalah had. Kalau dia tak terima perkara-perkara daruriyat ataupun perkara-perkara burhani, maka salamun alaikum, kan? Selesai. Kita tinggalkan sahaja. Tak perlu berdebat ataupun tak perlu berbincang dengan orang yang menafikan perkara-perkara daruriyat ataupun perkara-perkara berbentuk burhan. Jadi kias ni antaranya ataupun aqsamul kias antaranya nanti mengikut kepada maddah kias tersebut dipanggil sebagai burhan. Jadi sebelum kita bincang isi kandungan di dalam kias, kita bincang dahulu surah ataupun gambaran kias tu macam mana. Apa pembahagian suratul kias, bentuk kias tu macam mana. Sebab nanti dalam perbahasan kias ni kita bincang dua iktibarat. Iktibar yang pertama yang mula dengan hari ini kita bincang suratul kias, gambaran ataupun kerangka kias sahaja. Adapun nanti bila masuk dalam aqsamul hujjah, kita akan bincang kias melihat kepada maddatul kias, melihat kepada isi kandungan dalam kias. Kita ada mukadimah ataupun premis 1, premis 2 tu kan. Apa benda yang kita nak isi dalam premis 1 tu untuk jadikan dia sebagai burhan, atau jadikan dia sebagai khitabah, atau jadikan dia sebagai jadal dan seterusnya. Pembahagian dalam aqsamul hujjah min haisu al-maddah. Nanti kita akan tengok. Cuma sekarang kita kenal dulu apa itu kias dan kita tahu kerangka kias tu macam mana, haikal kias tu macam mana, apa dia punya kita panggil apa, bentuk-bentuk kias. Sebelum kita isi dalam bentuk-bentuk tadi itulah, sebelum kita isi, kita bincang sekarang bekas dia saja. Seolah-olah begitulah bekas kepada kias. Isinya nanti dalam aqsamul hujjah. Baik, tanpa panjang lagi kita bincang kias adalah sebelum tu macam saya sebut tadi kan,
Bila kita dakwa sesuatu perkara, maka kena datangkan dalil. Kan? Sebab ingat lagi yang saya sebut sebelum ni, kaedah paling besar sekali. Ingat sampai bila-bila kaedah ni. Kerana apa? Kerana benda ni perlu pegang. Dan dia adalah satu manhaj supaya kita tidak selama-lamanya taklid membuta tuli sahaja. In kunta naqilan, kalau kita dengar seseorang mendakwa menakolkan sesuatu perkara. In kunta naqilan, kalau nakolkan sesuatu perkara, kalau kamu nakolkan sesuatu perkara. Nakol ni tahu kan, maknanya kita sebut kalam orang lain. In kunta naqilan fasihhatu, sahihkan daripada mana kamu dapat kalam tersebut. Contoh saya kata qala al-Imam an-Nawawi kaza 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 kaza. Lalu saya kata qala al-Imam an-Nawawi fi tahrimil mantiqi kaza kaza kaza. Orang tanya, Imam Nawawi cakap dekat mana? Imam Nawawi fasihhatu. Kena bagi tahu. Qala al-Imam Nawawi fi fatawahu kaza kaza kaza. Kena sebut dekat mana. Kalau orang kata Imam Zamakhsyari tak panggil naibul fa'il sebagai naibul fa'il, panggil sebagai fa'il saja, fasihhatu. Kat mana Imam Zamakhsyari sebut perkara tersebut? Contoh kita kata fi syarhihi 'alal mufassal. Dalam kitabnya Syarah Mufassal, dia kata al-fa'il ataupun naibul fa'il juga dipanggil sebagai fa'il, tidak ada istilah naibul fa'il. Itu dalam bahasa nahwu lah. Tapi senang ataupun perkara yang saya nak sampaikan adalah kalau kita nakolkan ataupun kalau kita dengar orang lain nakolkan sesuatu, tanya dia, kat mana dapat benda tu? Kat mana awak nakolkan perkara tersebut? Dalam kitab apa? Ada ataupun tidak? Sabit ataupun tidak? Kerana apa? Kerana nakol sesuatu perkara ni perlu kepada rujukan sebelum itulah. Jadi dia mesti merujuk apa-apa kitab sebelum itu, sebab dia nakolkan kalam orang, bukan kalam dia sendiri. Tapi bila dia cakap kalam dia, itu dipanggil sebagai dakwah. In kunta naqilan fasihhatu au mudda'iyan, kalau kamu jadi seseorang yang mendakwa sesuatu perkara, au mudda'iyan fadalil, bagi dalil. Jadi dalil tu apa? Inilah yang kita nak bincangkan, yang kita panggil sebagai turuq istidlal. Kita dah selesai turuq istidlal mubashir, yang ini yang dipanggil sebagai turuq istidlal ghairu mubashir, iaitu qiyas. In kunta naqilan fasihhatu, pegang benda tu. Dan jadikan dia sebagai satu benda yang kita panggil apa, asas kepada kita. Dan itu adalah manhaj supaya kita tidak jadi orang yang taklid saja. Dengar orang cakap terima saja, dengar orang kata ni terima saja. Tidak, jadi orang yang cergas. Semua perkara kita kena sabitkan. Tak boleh kita dengar kemudian sebarkan, tidak. Bila kita dengar, kita sabitkan dulu betul ataupun tak, kan, salah ke betul, kalam ni dekat mana, dan seterusnya. Baik, kemudian itu wajah dia, in kunta naqilan fasihhatu aw mudda'iyan fadalil. Baik, sekarang ni kita bincang perbahasan kias. Kias ni apa? Kias ni kalau kita kata dari sudut bahasanya adalah kita ukur sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kita agak-agak sesuatu perkara ataupun kita takdirkan sesuatu perkara menggunakan perkara lain. Contoh paling mudah, kalau kita pergi kedai kain. Kalau kita pergi kedai kain, kita nak beli kain, kita kata nak beli kain 1 meter. Orang yang jual kain tu dia akan ambil apa? Kayu tu kan. Kayu tu dah siap sedia, kayu tu ukuran dia 1 meter. Maka dia tarik kain tu dengan sepanjang kayu tu, kemudian dia potong. Jadi itu dipanggil sebagai kias secara lughah. Taqdiru syai'in ala syai'in ala mithali syai'in akhar. Taqdiru syai'in ala mithali syai'in akhar. Kita takdirkan sesuatu benda, macam tadilah kain, ala mithali syai'in akhar, mengikut kepada sesuatu benda yang lain yang sama takdirnya. Macam tadilah kita nak beli kain, kita ukur guna kayu yang dah sedia ada, ukuran dia 1 meter. Maka itu dipanggil sebagai kias secara bahasa, secara lughah sahaja. Dari sudut manatiqah ataupun ulama-ulama mantiq mentakrifkan kias adalah seperti mana yang ditakrifkan oleh Al-Imam Al-Akhdari, qaulun muallafun min qadaya mustalzimun bidhatihi qaulan akhara. Baik, kias adalah, okey, dengar dulu, nanti saya tulis semua, nanti tulislah. Tapi sekarang ni dengar dulu supaya dapat gambaran tu dulu. Baik, kias ni apa? Kias ni adalah qaulun muallafun min qadaya.
dia adalah satu kaulun tu murakkab lah. Maknanya murakkab, perkara yang murakkab daripada lebih daripada satu, ataupun kita kata tersusun daripada lebih daripada satu qadiyah. Kita kata kaulun muallafun min qadaya, maknanya lebih daripada satu lah. Qadaya kat situ maknanya apa? Qadiyatain fa akthar, dua qadiyah ataupun lebih. Maknanya satu bentuk, satu perkara ataupun satu bentuk yang tersusun dengan dua qadiyah ataupun lebih. Mustalzimun bidzati, mustalzimun, susunan tadi, taklif tadi ataupun tarkib yang dibuat tadi tu akan melazimi dari sudut zat, ataupun dari sudut zat tartib tu sendiri akan melazimi perkara lain, kaulan akhara, akan melazimi qadiyah yang lain. Jadi contoh kalau kita buat dalam ringkasan paling mudah, kita kata al-alam mutaghayyirun, itu qadiyah pertama. Wa kullu mutaghayyirin hadithun, qadiyah yang kedua. Susunan yang kita buat antara dua qadiyah ini akan melazimkan qadiyah yang ketiga, iaitu al-alam hadisun. Jadi qiyas adalah susunan yang atas, iaitu al-alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Jadi qiyas ni paling sikit mestilah dia dua qadiyah. Berbeza dengan tanakud dan akas. Tanakud akas tidak ada perantaraan, dia direct sahaja. Tetapi qiyas mesti melalui perantaraan paling sikit dua qadiyah, yang kita panggil sebagai premis 1 dan premis 2. Susunan yang dibuat, adakah dia sekadar disusun sahaja? Tidak. Ada beberapa perkara nanti kita akan bincang, terutamanya nanti bagaimana untuk kita bina qiyas yang dipanggil sebagai qiyas iktirani. Ada perkara-perkara yang kita akan tengok, oh ini adalah sebab kenapa berlakunya ataupun melazimkan susunan tadi itu perkara yang lain ataupun qadiyah yang lain. Baik, susunan yang dibuat tadi akan melazimkan satu perkara yang lain, iaitu kalau dalam perbahasan qiyas dipanggil sebagai natijah. Jadi qiyas adalah dua ataupun susunan dua qadiyah ataupun lebih daripada dua yang akan melazimi daripada susunan tadi perkara yang lain yang dipanggil sebagai natijah, qadiyah yang lain. Contoh dia al-alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadithun. Jadi susunan yang dibuat ini melazimkan satu lagi qadiyah yang dipanggil sebagai natijah, iaitu al-alam hadithun. Baik. Jadi bila kita sebut kaulun muallafun min qadaya, thummal qiyas, apa dia punya matan lupa. Thummal qiyasu takrif qiyas. Innal qiyasa min qadaya suwira. Innal qiyasa min qadaya suwira mustalziman lidhati qawlan akhara. Itu ta'rif bagi qiyas. Jadi kita bincangkan ta'rif dahulu. Qiyas adalah innal qiyasa min qadaya, daripada qadiyah-qadiyah. Paling sikit dua qadiyah. Itu jamak taksir kan? Paling sikit jamak di sini adalah dua qadiyatain. Sebab itu kita ta'rifkan qiyas qaulun muallafun min qadaya, tersusun daripada lebih daripada satu qadiyah ataupun dua qadiyah dan lebih. Maka qadiyah yang satu sahaja tidak menjadi qiyas. Satu qadiyah saja tak dipanggil sebagai qiyas. Kalau satu qadiyah saja mungkin kita panggil sebagai akas ataupun tanakud. Sebab akas tanakud hanya terbalikkan saja. Kalau akas terbalikkan, kalau tanakud tukar apa yang perlu di dalam perbahasan tanakud. Baik. Kemudian disebutkan mustalzimun li zatihi. Kita akan bincangkan apa yang dimaksudkan dengan mustalzimun bi zatihi di situ. Qaulan akhara, maknanya apa qaulan akhara? Maknanya qaul yang pertama, tarkib yang kita buat tu bukan tarkib yang lahir daripada susunan tadi tu. Maknanya apa? Kita susunkan al-alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Qaulan akhara, perkara yang lazim bagi susunan tadi tu bukan daripada qadiyah yang pertama dan bukan daripada qadiyah yang kedua. Sebab tu dia kata qaulan akhara, mesti mughayyirun, mesti selain daripada susunan dua qadiyah yang asal. Jadi itu qiyas. Qiyas tak boleh natijah tu ada dalam qiyas, tak. Itu dipanggil sebagai al-musadaratul 'ala al-matlub. Tu nanti kita akan bincang dalam Khata'ul Burhan. Baik. Kemudian Imam Akhdari kata mustalzimun bizati qaulan akhar. Kan mustalzimun, mesti melazimi.
Maknanya apa? Maknanya qadiyah ataupun susunan tadi, kita kan ada dua qadiyah. Qadiyah yang pertama, qadiyah yang kedua. Mustalzimun, akan melazimi susunan ini qaulan akhara. Maknanya apa? Maknanya kalau kita terima qadiyah yang pertama itu dan kita terima qadiyah yang kedua, mimbabil musallamat, maknanya kita terima, oh qadiyah pertama tu betul, qadiyah yang kedua tu betul, akan melazimi natijah. Sebab kita nak masukkan dalam kias secara umumnya tidak semestinya qadiyah yang tersusun itu adalah qadiyah shadiqah. Sebab boleh jadi tersusun daripada qadiyah kadhibah. Sebagai contoh yang dipanggil sebagai hujjah safsatah. Safsatah adalah hujjah yang terbina daripada kias yang terbina daripada qadiyah kadhibah syabihatun bil haq. Qadiyah kadhibah tetapi menyerupai betul. Nanti kita akan jumpa dalam perbahasan qadiyah aqsamul hujjah, dalam perbahasan aqsamul hujjah yang dipanggil sebagai safsatah. Jadi kerana itu, bila Imam Akhdari sebutkan qaulun innal qiyasa min qadaya suwira mustalziman bidzati. Mustalziman maknanya apa? Kalau kita terima mata sulliman, kalau diterima qadiyah yang pertama dan qadiyah yang kedua di dalam kias itu sebagai qadiyah yang shadiqah, maka akan melazimi natijah. Kalau kita tak terima daripada awal, maka tidak akan ada perbahasan lah, maka natijah tu boleh jadi salah. Tetapi kalau kita terima, maka sebab apa? Sebab nak masukkan kias-kias yang terbina daripada qadiyah kadhibah yang dipanggil sebagai safsatah. Baik, kita sebut tadi dalam dari segi lughah, kias ialah takdiru syai'i ala mithali syai'in akhar. Kita kadarkan sesuatu benda mengikut kadaran benda yang lain. Contoh paling mudah nak ingat, kita pergi kedai kain, nak beli kain, orang yang jual kain tu akan gunakan kayu untuk kira berapa meter yang kita nak. Kalau kita nak 1 meter, maka dia satu sekali tarik je lah. Kalau nak 2 meter, dia akan tarik 2 kali. Jadi itu dipanggil sebagai kias. Okay, baik. Yang seterusnya dari sudut istilah. Istilah maknanya apa? Dari sudut istilah manatiqah. Kalau kita jumpa perbahasan kias dalam kitab-kitab mantik ataupun dalam kitab ilmu kalam, yang dimaksudkan ini. Tapi kalau kita jumpa dalam perbahasan usulul fiqh, kias yang kita bincang di sini bukan kias usulul fiqh. Kias usulul fiqh dalam perbahasan mantik dipanggil sebagai tamthil. Nanti kita akan jumpa dalam perbahasan lawahikul kias. Dari sudut istilah, kias adalah qaulun muallafun min qadaya mustalzimun bidzatihi qaulan akhar. Kias adalah qaulun muallafun min qadaya. Jadi kias mestilah lebih daripada kalau kita tengok qaid dalam takrif yang pertama ni, mestilah dia lebih daripada satu qadiyah. Maknanya terkeluarlah qadiyah yang hanya satu qadiyah saja. Maknanya kharaja bihi qadiyatan ataupun qadiyatun wahidah. Kalau satu qadiyah saja tak dipanggil sebagai kias. Mustalzimun, melazimi, maknanya susunan muallaf ta'lif tadi. Contoh kita kata al-alam. Contoh al-alam mutaghayyirun. Okey, baik, ini satu qadiyah. Ini qadiyah yang pertama. Kalau kita kata kullu mutaghayyirin hadisun. Baik, ini adalah qadiyah yang kedua. Ini qadiyah pertama, yang ini qadiyah yang kedua. Baik, qaulun muallafun min qadaya. Baik, sebelum kita pergi jauh, bila disebutkan qadaya di sini, maknanya sama ada qadiyataini fa'akthar. Dua qadiyah ataupun lebih. Dua qadiyah, maknanya alal aqal mesti dua. Sebagai contoh yang ada kat depan ni lah. Al-alam mutaghayyirun, qadiyah pertama. Wa kullu mutaghayyirin hadisun, qadiyah yang kedua. Baik, mustalzimun, susunan yang dibuat
Qadiyah pertama dan qadiyah yang kedua akan melazimi. Melazimi apa? Melazimi qaulan akhar. Baik. Apa yang dimaksudkan yang melazimi? Perkara tersebut akan berlaku kelaziman kalaulah qadiyah yang pertama tu kita terima dan qadiyah yang kedua tu kita terima betul. Kalau pertama dan kedua kita terima betul, maka akan ada natijah. Tapi kalau yang pertama, contoh kita nafikan yang pertama, maka waktu ini tidak akan melazimkan natijah. Sebab apa? Sebab kalau muqaddimah ataupun kalaulah qadiyah di dalam qiyas itu kadhibah, tak tepat ataupun salah, maka akan melazimkan natijahnya salah. Tetapi kalau qadiyah di dalam qiyas itu betul, maka akan melazimkan natijahnya betul. Maka kerana itu, bila disebutkan mustalzimun, kelaziman tersebut akan berlaku kalau kita terima qadiyah pertama dan qadiyah yang kedua. Kalau dalam setengah kitab dia sebutkan mata sulliman, kalaulah diterima. Qaulun muallafun min qadaya mata sullimat lazima anha lidatiha qaulan akhara. Itu takrif di dalam Isabuji contohnya. Dia akan sebut mata sullimat. Maknanya apa? Kena terima. Kalau kita terima qadiyah pertama tu sebagai qadiyah yang shadiqah dan qadiyah yang kedua adalah qadiyah yang shadiqah di dalam qiyas, dua ni kita panggil qiyas, maka akan melazimkan qaulan akhara. Tapi kalau kita tak terima, ada perkara yang kita tak terima dalam qadiyah, maka tidak melazimkan natijah tu betul ataupun salah. Sebab apa? Sebab kalau di dalam qiyas ada qadiyah yang kadhibah, maka akan melazimkan natijahnya kadhibah. Sedangkan kita bina qiyas untuk apa? Untuk hujjah, untuk cari dalil. Jadi bila kita sebut mustalzimun, melazimi kalau diterima. Okey, baik, mustalzimun ni mata sulliman ataupun mata sullima. Sullima at-tarkib tadi, tarkib bagi dua qadiyah. Ini qadiyah pertama kita setuju, qadiyah yang kedua pun kita setuju, maka akan melazimkan qaulan akhar. Agak sikit dakik sikitlah dalam perbahasan ini. Tidaklah dakik, maksudnya kita bincang tu secara detail sedikit, tidaklah detail secara mendalam. Baik, mata sulliman, maknanya kalau diterima qadiyah itu betul yang pertama dan qadiyah yang kedua itu betul, maka akan melazimkan qaulan akhar. Untuk apa? Kenapa Manatiko masukkan qaid ataupun takdir mata sulliman ni untuk masukkan qadiyah ataupun qiyas-qiyas yang terbina daripada qadiyah kadhibah. Nanti dalam perbahasan aqsamul hujjah aqliyah, kita akan jumpa satu pembahagian yang dipanggil sebagai safsatah. Safsatah adalah qiyas yang terbina daripada qadiyah kadhibah syabihatun bil haq. Dia qadiyah kadhibah tetapi menyerupai betul. Maka orang akan tertipu. Sebab apa? Sebab nampak secara zahir betul, tapi sebenarnya qadiyah tu qadiyah yang kadhibah. Maka dia juga dipanggil sebagai qiyas. Sebab apa? Sebab sullima, sebab diterima. Sedangkan kita sebut tadi, kalau di dalam qiyas ada qadiyah yang kadhibah, maka natijahnya akan jadi kadhibah. Kalau dalam qiyas diterima qadiyah kadhibah tadi tu, maknanya dia tak nampak kadhibah, dia kata tu betul. Sebab apa? Syabihatun bil haq, maka akan ada natijah juga. Qiyas-qiyas yang terbina daripada qadiyah kadhibah syabihatun bil haq juga ada natijah. Dipanggil juga sebagai hujjah, tetapi hujjah safsatah. Dan hujjah safsatah hujjah yang ditolak, tidak diguna pakai. Tapi kenapa disebutkan dalam perbahasan manatiqah ataupun dalam ilmu mantik, kenapa benda salah kita nak kena belajar? Benda salah kita belajar untuk kita hindarkan dan untuk kita ambil perhatian bila kita dengar sesuatu pernyataan ataupun sesuatu istidlal menggunakan qiyas ataupun menggunakan qadiyah-qadiyah yang kadhibah. Baik, jadi disebutkan mustalzimun bidzatihi qaulan akhar. Ada soalan sampai sini? Ada soalan? Mata sulliman ni faham? Tak faham? Tak faham? Mata sulliman. Okey, gini. Kalau kenapa kita datangkan qiyas? Kita datangkan qiyas untuk hujjah, untuk istidlal. Kita sebut tadi istidlal yang ghairu mubashir, yang tak secara langsung. Jadi baik,
Kalau kias istidlal yang bukan mubasyir, maka mesti didahului dengan muqaddimah ataupun qadiyah. Paling sikit 2 qadiyah. Baik. Sekarang ni kita buat kias untuk apa? Istidlal, untuk cari dalil. Maka mestilah kita punya qadiyah tu betul. Sebab kalau qadiyah kita salah, natijahnya salah. Okey, baik. Sekarang ni ada istidlal yang dibuat menggunakan qadiyah yang kadhibah, tetapi menyerupai betul. Orang akan nampak betul, jadi orang akan terima qadiyah tu, sedangkan secara hakikatnya qadiyahnya kadhibah. Maka untuk masukkan qiyas safsatoh, qiyas safsatoh, maka dimasukkan qaid mustalzimun dan ditakdirkan dekat situ adalah kalau diterima. Kalau qadiyah tersebut susunannya 1, 2 tu diterima, qadiyah tu diterima dan susunannya juga diterima, maka akan melazimkan qaulan akhar. Saya bagi contoh. Kalau orang kata hadza farasun wa kullu farasin sahilun. Hadza sahilun. Okey, baik. Hadza farasun ni, ini adalah qadiyah yang kadhibah. Sebab apa? Sebab hadza farasun dia tunjuk pada suratul faras. Contoh, ada gambar kuda dekat dinding. Dia kata hadza farasun. Kemudian ditambah wa kullu farasin sahilun, hadza sahilun. Baik, kesalahan berlaku kat mana? Dekat qadiyah yang pertama. Sebab apa? Gambar dekat dinding tu bukan faras, tapi suratul faras. Faham tak? Tapi ini dipanggil qiyas tak? Dipanggil qiyas juga. Ada natijah? Ada. Hadza sahilun. Tetapi natijah ataupun qiyas ini dipanggil sebagai qiyas safsatoh. Dan qiyas safsatoh, qiyas yang salah. Tetapi kenapa dimasukkan dalam perbahasan ni? Sebab apa? Sebab nak bagi tambih. Kerana nanti kita akan jumpa banyaknya golongan-golongan yang menggunakan qiyas safsatoh, terutamanya dalam penghujaan. Contoh apa? Contoh kalau saya ataupun contohlah ada Ali dengan Abu berdebat. Ali pakai baju biasa je, pakai seluar jean, pakai baju t-shirt, tak pakai songkok, tak pakai apa. Siapa Ali? Abu datang pakai kopiah, pakai jubah, pakai jubah luar tu, kalkula, pakai shawl dan seterusnya lah, pakai serban azhar apa semua tu. Kemudian berdebat. Baik, Ali dan Abu dah nak kalah lah. Dan nampak dia dah nak hilang arah. Jadi dia buat apa? Dia buat qiyas safsatoh. Dia kata apa? Dia kata Ali tak pakai kopiah, ataupun Ali zahirnya bukan orang yang belajar agama. Semua yang zahirnya bukan belajar agama jahil. Ali jahil. Lebih kurang macam itulah. Tapi itu safsatoh paling teruk lah, itu dipanggil sebagai al-mughalatah. Itu nanti kita masuk dalam perbahasan safsatoh. Tapi kenapa dimasukkan matasul lima? Kerana apa? Kerana untuk masukkan qiyas safsatoh. Dapat tak? Apa ni? Dari sudut wakil dia salah, tetapi dia syabih. Sebab tu kita kata safsatoh ni bukan qadiyah kadhibah secara mutlak, tidak. Tetapi dia syabihatun bil haq. Orang boleh tertipu qadiyah tu macam betul. Macam tadi kan, lah Ali tak pakai jubah, tak pakai apa, dia belajar dengan siapa? Orang akan ada apa? Orang akan benarkan sedikit benda tu. Jadi sebab tu kita kata qadiyah tu ataupun qiyas tu qiyas safsatoh. Dapat? Safsatoh tu nisbah kepada golongan sufasqaiyun. Ingat lagi tak? Awal dulu saya terang golongan sufasqaiyun. Kenapa lahirnya ataupun susunan yang dibuat oleh Aristo, Saqrat dan seterusnya, mereka susun kerana lahirnya puak-puak yang dipanggil sebagai sufasqaiyun yang menggunakan dalil untuk mendapat kedudukan di dalam negara ataupun di dalam kerajaan. Tapi dalam bentuk penipuan lah. Dia tipu, dia main dengan lafaz, dia tipu lafaz-lafaz, dia hancurkan kaedah-kaedah yang dah sedia ada, kaedah akliyah yang dah sedia ada dirosakkan dan seterusnya lah, menyebabkan orang awam tertipu. Baik, jadi sekarang ni disebutkan qiyas adalah qaulun mu'allafun min qadaya mustalzimun bidhatihi. Baik, bidhatihi. Kenapa bidhatihi? Bidhatil ta'lif atau bidhatil tarkib. Susunan yang dibuat tu mestilah melazimi bizatihi. Bizatut tartib ataupun taklif yang dibuat ni, susunan yang dibuat ni akan melazimi qaulan akhar. Kenapa fi'il bizatihi?
untuk keluarkan kias-kias yang dipanggil sebagai kias musawa. Kharaja bihi kias al-musawa. Baik. Contoh, kita padan dulu Contoh kalau kita kata Zaidun musawin li Bakrin. Zaid sama macam Bakar. Wal Bakru, dan Bakar, wa Bakrun musawin li Amrin. Bakar sama macam Amru. Jadi dapat natijah dia apa? Zaidun musawin li Amrin. Baik. Natijah yang dibuat ni, natijah yang terhasil ni bukan disebabkan taklif ini. Tidak. Tetapi kerana ada qadiyah ajnabiyah. Ada benda lain, iaitu apa? Musawin li syai'in. Musawin Musawin sekejap. Musawi li syai'in ke musawi? Sekejap ya. Musawi al-musawi li syai'in musawin li dhalika syai'. Okey. Ini adalah qadiyah ajnabiyah yang menyebabkan Zaid, kita dapat natijah Zaid sama macam Omar. Kita kata Zaid sama macam Bakar, Bakar sama macam Omar. Natijah dia Zaid sama macam Omar. Natijah ni terhasil bukan disebabkan taklif ini. Tidak. Kerana ada qadiyah ajnabiyah, qadiyah lain, iaitu apa? Musawi, benda yang sesuatu perkara. Musawi, perkara yang menyerupai sesuatu perkara lain. Kalau kita tengok sini kan, Zaid menyerupai Bakar. Kan, Zaid menyerupai Bakar. Musawi li syai'in musawi li dhalika syai'. Maka dia adalah, Zaid ni menyerupai Bakar dan Bakar menyerupai Amru. Maka Zaid menyerupai Amru bukan disebabkan taklif ini. Tidak. Ataupun bukan disebabkan, kalau di dalam kias kita panggil sebagai haddul wasat ataupun haddul awsat, nanti kita akan bincang. Tetapi kerana ada qadiyah lain, perkara yang menyerupai sesuatu perkara lain. Contoh, A menyerupai B. Kan, A menyerupai B dan B menyerupai C. A menyerupai C bukan sebab taklif, tapi sebab B tu, B menyerupai C. Jadi ini dipanggil sebagai kias musawa. Kias musawa tidak termasuk dalam kias yang disebutkan oleh Manatiqah. Sebab apa? Bukti dia apa? Bukti dia kalau kita datangkan perkara yang berlawanan. Contohnya kita kata an-natiq mubayin ataupun al-insan mubayin li farasin wal farasu mubayin lin-natiqi. Baik, al-insan tidak menyerupai ataupun mubayin ni berlawanan. Insan berlawanan dengan faras dan faras berlawanan dengan natiq. Boleh tak kita datangkan natijah al-insan mubayin lin-natiq? Tidak. Kenapa kita kata natijah ni tak akan terhasil? Sebab apa? Sebab ada qadiyah ajnabiyah. Mubayinul mubayin li syai'in laisa mubayin li dhalika syai'. Itu dipanggil sebagai kias musawa. Sebab apa? Sebab bukan disebabkan tartib. Kalau tartib ni nanti kita akan bincang, adanya haddul wasat, haddun awsat, ada wasfun jami', ada satu sifat yang menghimpunkan qadiyah yang pertama dan qadiyah yang kedua di dalam kias. Jadi antara dua ni tidak dipanggil sebagai kias di sisi Manatiqah. Macam tu juga kalau kita kata al-isnaini ataupun al-arba'ah, ataupun al-isnaini lah, al-isnaini nisfu al-arba'ah wal arba'ah nisfu al-thamaniyah. Takkan kita nak kata al-isnaini nisfu al-thamaniyah? Salah. Jadi ini bukan kias. Sebab apa? Sebab paling besar adalah kerana tidak ada wasfun jami' yang dipanggil sebagai haddul wasat nanti di dalam perbahasan kias, dalam ajza'ul kias. Jadi kerana itu muallif datangkan ataupun Imam Akhdari sebutkan innal qiyasa min qadaya subira mustalzimun bidzati qaulan akhara. Sebab apa? Sebab bidzati tartib ataupun taklif itu sendiri. Dan nanti kita akan bincang
juzuk-juzuk yang ada di dalam perbahasan kias. Baik, ada soalan? Dan yang terakhir sekali, kaulan akhara dalam perbahasan kias dipanggil sebagai natijah. Dan kaulan akhara ni mesti mughayirun li qadiyataini ataupun mughayirun lil qiyas. Mesti dia bercanggah ataupun tak sama dengan dalam kias. Kalau dia sama macam dalam kias, itu tidak dipanggil sebagai kias di sisi manatikoh, kerana tidak ada wasful jami', tak ada satu sifat yang menghimpunkan qadiyah yang pertama dan qadiyah yang kedua. Baik, ada soalan untuk takrif kias? Saya ulang lagi sekali. Kias adalah qadiyah yang tersusun, dua qadiyah yang tersusun. Kias adalah dua qadiyah yang tersusun yang melazimkan susunan tersebut apabila diterima qadiyah yang pertama dan qadiyah yang kedua sebagai qadiyah yang shadiqah, maka akan melazimkan qaulan akhara, satu qadiyah yang lain. Dalam kias dipanggil sebagai natijah. Baik, ada soalan untuk kias? Ada soalan? Baik, ini adalah takrif bagi kias secara umum. Takrif bagi kias secara umum. Baik, kalau kita tengok ini takrif bagi kias secara umum. Baik, kita tengok satu contoh susunan kias. Kalau kita kata al-alam mutaghayyirun, ini adalah qadiyah yang pertama, qadiyah ula. Wa kullu mutaghayyirin hadisun, ini adalah qadiyah tsaniyah, qadiyah yang kedua. Baik, ini dipanggil sebagai, yang ini nanti, kalau dalam matematik tu dipanggil sebagai premis 1, yang ini premis 2. Akan melazimkan natijah al-alam hadisun. Baik, ini dipanggil sebagai natijah ataupun kesimpulan kalau dalam perbahasan matematik. Baik, dalam perbahasan ini yang kita maksudkan sebagai kias adalah ini saja. Ini surah kias. Premis 1 dan premis 2 ini adalah kias. Yang ini apa? Yang ini adalah lazimul kias, perkara yang melazimi kias. Sebab itu kita kata mustalzimun qaulan akhar. Qaulan akhar ni bukan kias, tetapi dia adalah natijah, perkara yang melazimi kias. Bila kita kata dia perkara lazim, maka dia bukan, ingat lagi tak kalau saya kata lazim, maknanya dia bukan zati, dia bukan zat. Maknanya apa? Bila kita kata qaulan akhar, terus kita faham, maka natijah mestilah ataupun natijah lah, kesimpulan ataupun natijah mestilah bukan daripada qadiyah yang pertama dan bukan daripada qadiyah yang kedua. Sebab apa? Kita dapat tahu daripada apa? Daripada kita katakan dia adalah perkara yang melazimi. Qaulan akhar, dia mustalzim, maka dia adalah perkara yang lazim. Dan saya sebut sebelum ni, lazim, malzum semua tu penting. Sebab apa? Sebab kalau kita kata benda ni adalah lazim, maka dia bukan zati, maka otomatik dia bukan daripada qadiyah yang pertama ataupun qadiyah yang kedua. Ada soalan untuk perbahasan kias? Ustaz kaitkan perbahasan bidati dengan contoh. Dengan contoh apa? Okey, baik. Kita kata bidatihi kan, al-alam mutaghayyirun. Kalau di sini, kenapa kita kata bidatihi dari sudut zatnya akan melazimkan natijah ataupun qaulan akhara? Kerana dalam kias ada wasfun jami', ada perkara yang menghimpunkan antara qadiyah yang pertama dan qadiyah yang kedua, bukan perkara yang di luar, bukan perkara ajnabi macam tadi itu qadiyah ataupun kias musawah. Kias musawah ada kias yang lain, kias tersembunyi di sebalik tu. Tapi kalau di sini tidak. Alam, macam mana boleh alam masuk kepada hadis? Melalui perantaraan mutaghayyir. Mutaghayyir ni jadi perantaraan qadiyah yang pertama masuk dalam qadiyah yang kedua. Dan tartib di sini, tartib yang berlaku antara qadiyah pertama dan qadiyah yang kedua, secara zatnya tanpa ada apa-apa kias ajnabi ataupun qadiyah ajnabi, melazimkan kita panggil sebagai natijah. Kalau yang tadi kita kata Zaidun musawin li Bakrin wa Bakrun musawin li Amrin,
Kenapa kita kata natijah dia Zaidun musawi li amrin? Sebab apa? Sebab musawi li syai'in musawi li dhalika syai'. Benda yang menyerupai satu benda, dia akan menyerupai juga benda tu kalau dia menyerupai benda lain. A kalau dia sama macam B, A juga boleh jadi sama macam C. Sebab apa? Sebab B sama macam C. Jadi dia ada qadhiyah ajnabiyah di luar yang tidak ada kaitan. Dan kalau kita tahqiq dalam masalah itu, dia tidak ada wasfun jami'. Apa wasfun jami' antara Zaidun musawin li Bakrin, wal Bakru musawin li Amrin? Apa wajah ataupun wasfun jami' yang dipanggil sebagai hadul wasat dekat situ? Tidak ada. Kemudian sama juga. Dan lagi satu bukti. Sebab apa? Bila kita buat kias mubayyin pula, macam tadi, al-insan mubayyinun lil farasi wal farasu mubayyin lin natiqi. Adakah natijah dia al-insan mubayyin lin natiq? Tidak. Kenapa tak ada natijah tu? Sebab mubayyin, al-mubayyin li syai'in la yastalzim mubayyin li dhalika syai'. Sama juga macam yang tadi. Kalau kita kata 2 adalah separuh daripada 4 dan 4 adalah separuh daripada 8, adakah melazimkan 2 separuh daripada 8? Itu maka dia terkeluar dekat situ. Sebab apa? Tapi paling jelas sekali kenapa terkeluar, kerana tidak ada perkara yang himpunkan ataupun sifat yang menghimpunkan antara qadhiyah yang pertama dan qadhiyah yang kedua. Dapat tak? Dapat? Okey, baik. Ada soalan? Titik temu dia. Nanti kita akan tengok, nanti dalam iktirani kita akan bincang. Ada soalan? Untuk perbahasan takrif bagi kias. Kita bincang detail sebab apa? Kita bincang detail sebab perbahasan takrif bagi kias penting. Sebab apa? Sebab nanti bila kita masuk dalam perbahasan taksimat di dalam kias, kita akan jumpa perkara-perkara yang kita sebut tadi. Antaranya yang saya sebut tadi sebagai wasfun jami' yang nanti dalam kias iktirani dipanggil sebagai haddul awsat. Dan seterusnya lah, bagaimana cara untuk membina kias iktirani adalah dengan kita masukkan qadhiyah yang pertama di dalam qadhiyah yang kedua. Baik, itu nanti bila kita bincang aqsamul qiyas. Ada soalan untuk ni? Ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Okey, baik. Dah tulis? Dah habis? Okey, baik. Sekarang masuk ke dalam perbahasan ataupun kita gini, yang paling mudah untuk kita faham kias untuk peringkat pertama. Saya tahu agak susah sedikit, tapi cuba untuk faham. Cuba untuk faham supaya kita dapat faham perbahasan tu secara menyeluruh. Baik. Untuk surah pertama lah perbahasan kias ni, untuk nampak kias tu macam mana, ingat balik yang mathematical, yang penangkulan matematik tu. Premis 1, premis 2, natijah ataupun kesimpulan. Itu surah paling mudah untuk kita faham. Tapi itu adalah satu juzuk di dalam perbahasan kias. Sebab kias bukan satu tu saja. Macam yang saya bagi ni, kita faham takrif kias dengan kias iktirani. Nanti kita masuk dalam taksimat di dalam kias. Baik. Ada soalan? Ada soalan? Okey, baik. Saya sebelum masuk dalam taksim kepada kias, saya nak terang satu benda supaya kita nampak lebih jelas. Kemudian baru kita masuk perbahasan taksimul kias. Maghrib sampai pukul berapa? Maghrib pukul sampai pukul berapa? Kalau kita berhenti pukul 7 boleh? Sempat lagi mana? Isyak pukul berapa? 7? 20. Sebelum pukul 7 lah. Okey, kalau kita ada qadhiyah, ni saya nak bagi satu, ni nampak je. Al-alam. Kalau kita kata al-alam hadisun. Okay, ini qadhiyah, satu pernyataan. Baik. Kalau kita ambil kedua-duanya, pernyataan tu secara menyeluruh, al-alam hadithun, ini dipanggil sebagai surah. Ini dipanggil, kalau kita ambil secara menyeluruh ni, kita panggil sebagai surah. Tapi kalau kita ambil satu-satu, al-alam sahaja, al-alam ni dipanggil sebagai maddah. Maddah ni apa? Ajza'. Nak paling mudah kita kata dia ada ajza'ul qadhiyah. Hadis ni pun ajza' ataupun maddah. Dalam mantik ataupun dalam perbahasan kias dipanggil sebagai maddah. Jadi maddah ni apa? Maddah adalah juzuk dalam qadhiyah ataupun dalam pernyataan.
Itu dipanggil sebagai maddah. Surah apa? Surah tu secara keseluruhan ayat tersebut. Dapat tak? Jadi ini surah, yang ini maddah. Sebab apa? Sebab nanti taksimat dalam qiyas kita akan guna taksimat ini, sama ada dengan maddah ataupun dengan surah. Jadi maddah tu apa? Maddah tu juzuk, ajza. Maddah tu ajza. Kalau secara keseluruhan dipanggil sebagai surah. Baik, sekarang ni kita masuk dalam taksim al-qiyas, pembahagian qiyas. Secara umumnya qiyas terbahagi kepada dua. Qiyas terbahagi kepada dua. Yang pertama dipanggil sebagai qiyas iqtirani. Ini adalah istilah. Hari ini istilah, antara istilah baru yang kita jumpa, qiyas dan juga iqtirani. Qiyas iqtirani dan qiyas istisnai. Istisnai. Baik. Apa yang dimaksudkan dengan qiyas iqtirani? Qiyas iqtirani adalah qiyasun ataupun ma dalla 'ala an-natijati bil quwwah. Qiyas yang menunjukkan kepada natijah. Ma tu maknanya qiyas. Qiyas yang menunjukkan kepada natijah bil quwwah. Apa yang dimaksudkan dengan bil quwwah? Bimaddatiha. Maknanya apa? Bi ajzaiha. La bi suratiha, bukan dengan surah. Surah ni apa? Hai'ah. Bukan dengan hai'ah. Sebagai contoh apa? Sebagai contoh, okey, ini surah gambaran bagi qiyas iqtirani. Tengok dulu, nanti baru tulis. Al-alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Apa natijah dia? Al-alam hadisun. Baik, sekarang ni tengok ta'rif iqtirani apa? Madalla 'ala natijah. Maka kita tengok natijah. Bil quwwah maknanya apa? Bimaddatiha sahaja, la bi suratiha. Baik, sekarang ni saya nak tanya, kalau dia kata bimaddatiha, maknanya dengan ajza sahaja. Ajza di dalam qiyas ada dalam natijah. Betul ataupun tidak? Ajza dalam qiyas ada dalam natijah. Al-alam ada dalam mana? Ada dalam qadiyah yang pertama. Hadis ada kat dalam qadiyah yang kedua. Maka wujudnya ajzaul qiyas di dalam natijah, tetapi secara maddah saja, secara ajza saja. Ada tak al-alam hadisun tu dalam natijah, dalam qiyas? Tak ada. Tak wujud al-alam hadisun tu dalam secara tarkib lah. Al-alam hadisun tak wujud dalam qiyas secara tarkib. Maksudnya secara dua-dua ni ada sebagai satu statement ataupun pernyataan. Ada di dalam qiyas tapi bimaddah, secara maddahnya sahaja. Jadi qiyas iqtirani adalah qiyas yang menunjukkan kepada natijah. Maksudnya qiyas, dia dalam qiyas tu menunjukkan natijah tak? Ya, menunjukkan natijah, tetapi secara maddah sahaja, iaitu ajza sahaja. Ajza natijah ada dalam ni, ada dalam qiyas, iaitu apa? Al-alam dan juga hadis. Saya ulang lagi sekali. Qiyas iqtirani adalah madalla 'ala natijah bil quwwah. Yang dimaksudkan bil quwwah adalah bimaddatiha la bi suratiha. Hafal ini juga. Bimaddatiha la bi suratiha. Bimaddatiha la bi suratiha. Dia ada di dalam natijah ada dalam qiyas, tetapi secara ajza sahaja, secara juzuknya sahaja, maddahnya sahaja. Al-alam dan hadis ada di dalam qiyas, tetapi secara ajza, bukan secara surah. Surah tadi macam mana? Surah tadi kalau dia ada macam ni, sebiji. Al-alam hadisun. Ini gambaran pertama untuk kita faham qiyas iqtirani. Nanti kita akan batas semula kat qiyas iqtirani. Qiyas istisnai. Qiyas yang kedua adalah qiyas istisnai. Qiyas istisnai adalah madalla, qiyas yang menunjukkan kepada natijah. Madalla 'ala natijati bil fi'li. Apa maksud bil fi'li? Bimaddatiha wa suratiha. Dua-dua sekali. Sebab bila kita isbat ada surah, automatik dia ada maddah. Betul tak? Kalau kita kata al-alam hadisun kan, kalau kita kata oh surah dia ada, maknanya automatik maddah dia ada. Jadi dekat sini dalam qiyas istisnai, qiyas yang menunjukkan kepada natijah bimaddatiha wa suratiha. Baik, tengok dulu apa yang dimaksudkan dekat
ataupun contoh bagi kias istisnai. Kalau kita kata kullama kana hadha insanan, ini muqaddam, fahuwa hayawan. Ini tali. Lakinnahu, dan ini mukaddimah pertama, qadiyah yang pertama. Lakinnahu insanun, ini qadiyah yang kedua. Natijah dia apa? Fahuwa hayawanun. Baik, kalaulah benda ni adalah insan, maka dia adalah hayawan. Tetapi dia adalah insan, maka dia adalah hayawan. Baik, sekarang ni kita tengok natijah. Ni natijah. Ini dua ni adalah kias. Ini dua ni adalah kias. Baik, sekarang ni natijah ada tak di dalam kias? Ada. Dan ada wujudnya natijah dalam kias bimaddatiha wa suratiha. Huwa hayawan, huwa hayawan. Jadi adanya natijah, adanya natijah dalam kias, tetapi secara surah dan secara maddahnya sekali, dua sekali. Sebab bila kita isbat surah, automatik maddah tu ada. Jadi sebab itu disebutkan bagi kias istisnai madalla 'ala natijati bil fi'li. Saya tahu agak susah sedikit, tapi yang pertama dapat tasawur gambaran dahulu. Ini gambaran kias iktirani begini, kias istisnai begini. Kias istisnai dia akan ada lakinna. Itu dipanggil sebagai adatul istisna. Dan kias istisnai kita akan detailkan nanti, bukan sekarang. Sekarang ni ada soalan. Faham tak dua ni? Sekali lagi kias istisnai. Baik, kita sebutkan kias istisnai adalah kias yang menunjukkan, bila saya sebut kias, maknanya faham apa? Qadiyah satu, qadiyah dua saja. Letak kat kepala siap-siap. Natijah bukan kias. Kias yang menunjukkan kepada natijah. Kias, ni kias menunjukkan kepada natijah bil fi'li, maknanya bimaddah wa surah. Baik, sekarang ni natijah dia apa? Huwa hayawan. Ada ataupun tidak huwa hayawan di dalam kias? Ada. Ada dekat mana sini? Juzuk dia ada? Ada. Huwa ada, hayawan ada. Dan dia duduk sekali sebagai satu tarkib ataupun satu pernyataan. Maka dia ada surah sekali. Dia bukan ada maddah saja, tetapi surahnya pun ada juga. Sebab apa? Sebab surah begini, huwa hayawan. Maddah apa? Huwa dan hayawan. Tapi dekat dalam kias, kita tengok dua-dua ada. Surah ada, maddah pun ada. Maka ini dipanggil sebagai kias istisnai. Kias istisnai, dalam kias dah ada natijah. Bukan ada natijah tu dengan makna kata yang saya sebut tadi tu, yang kita kata musadaratun ala matlub. Tidak dimaksudkan begitu. Tetapi surah dan juga maddah kias ada di dalam surah dan juga maddah bagi natijah ada dalam kias. Peringkat pertama, untuk fahamkan dahulu. Kalau bentuknya begini, ini dipanggil sebagai kias iktirani. Kalau ada pengulangan macam ni, ini kias iktirani. Kalau ada lakinnahu, ini adalah kias istisnai. Ada soalan untuk ni? Untuk kias iktirani dan istisnai, ada soalan? Tapi ini baru pembahagian pertama. Kita kita akan bincang iktirani dahulu. Ada soalan untuk ni? Ada soalan tak? Untuk perbahasan kias? Ada soalan? Ada soalan untuk pembahagian pertama, kias iktirani dan kias istisnai. Ada soalan? Tak ada? Dah habis? Dah tulis? Dah belum? Dah belum?
Okey. Sekarang ni kita dah ada dua pembahagian bagi kias. Kita ada kias iktirani dan kita ada kias istisnai. Baik. Hari ni dia akan penuh dengan istilah. Sebab tu saya minta tambihlah. Kalau istilah tu tengok kita letak satu site tu ataupun ambil satu kertas khusus dalam perbahasan kias. Ini mustalah-mustalah yang penting yang untuk kita tahu. Baik, kita dah ada kias iktirani dan kias istisnai. Kita tinggal dahulu kias istisnai. Ini pembahagian secara umum kias. Kita ada iktirani dan kita ada kias istisnai. Kias iktirani, kias dalam natijah, dalam kias ada natijah tetapi ajza'nya sahaja. Kalau kias istisnai, dalam kias ada natijah, maddah dan surah, dua-dua sekali ada. Baik, kias istisnai tinggal dahulu. Kita fokus dahulu yang pertama, kias iktirani. Kias iktirani, kita dah tahu kias iktirani bentuknya macam mana. Kita nak kenal ajza' dan istilah mustalah-mustalah yang ada dalam kias iktirani. Baik, kias iktirani, kita tengok satu dulu. Sebab perbahasan kias istisnai nanti kita akan jumpa lepas perbahasan iktirani habis secara keseluruhan. Okey, baik. Kita sebutkan kias iktirani bentuknya begini. Al-alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Natijah dia al-alam hadisun. Baik. Kias iktirani. Baik. Kita sebut tadi kias adalah qaulun mu'allafun min qadaya. Aqallul qadiyah adalah qadiyatain, dua qadiyah. Jadi ini ada qadiyah pertama dan qadiyah yang kedua. Dan kita ada natijah. Baik, itu istilah. Baik, sekarang ni kita bincang dulu ajza'. Ajza' dalam kias. Ajza' dalam kias. Kalaulah dalam kias kita tengok ada juzuk yang akan menjadi maudhu' kepada natijah. Juzuk yang akan menjadi maudhu' kepada natijah dalam kias dipanggil sebagai haddun asghar. Jadi istilah pertama adalah haddun asghar. Apa maksud haddun asghar? Makana maudhu'an fin natijah. Apa yang dalam kias dia akan jadi maudhu' di dalam natijah. Dalam kias tu, kalau ada benda yang jadi maudhu' dalam natijah, dipanggil sebagai haddun asghar. Kemudian yang kedua, kalau kita tengok dalam natijah, kita tengok mahmul natijah. Kalaulah mahmul natijah tu, kita tengok dekat dalam kias, dia duduk dekat mana. Kita cari dulu mahmul natijah. Maka dalam kias, mahmul bagi natijah dipanggil sebagai haddun akbar. Haddun akbar. Jadi istilah yang kedua adalah haddun akbar. Apa haddun akbar? Makana. Makana ni maksud dalam kias, mahmulan fi an-natijah. Dalam kias, kalau juzuk yang menjadi mahmul di dalam natijah dipanggil dalam kias sebagai haddun akbar. Kemudian kita ada satu juzuk yang tak disebut dalam natijah, betul tak? Dan dia berulang. Dia tak disebut dalam natijah dan dia berulang, dipanggil sebagai haddun awsat. Istilah seterusnya adalah haddun awsat. Apa maksud haddun awsat? Sama ada kita kata makana mahdhufan fin natijah, apa yang dihazafkan di dalam natijah, ataupun kita kata makana mukarraran, apa yang berulang fil qiyas. Baik. Jadi kita ada haddun asghar. Haddun asghar adalah juzuk yang ada dalam kias yang akan menjadi maudhu' di dalam natijah dipanggil sebagai haddun asghar. Juzuk yang ada dalam kias yang akan menjadi mahmul dalam natijah dipanggil sebagai haddun akbar. Juzuk yang berulang dalam kias dipanggil sebagai haddun awsat, ataupun juzuk yang dihazafkan di dalam natijah dipanggil sebagai haddun awsat. Baik. Ada soalan? Ada soalan tak? Sekarang ni saya nak tanya, ini kita ada qadiyah pertama, qadiyah kedua. Kita tengok dulu, saya tanya sekejap.
Qadiyah yang pertama ada dalam dalam juzuk bagi qadiyah pertama ada haddun asghar dan juga haddun awsat. Bagi qadiyah yang kedua ada haddun awsat dan haddun akbar. Dalam qadiyah kedua ada haddun awsat dan juga haddun akbar. Baik. Saya sebutkan sebelum ni, khabar ataupun qadiyah kalau duduk dalam qiyas dipanggil sebagai qadiyah ataupun khabar kalau duduk dalam qiyas dipanggil sebagai dipanggil sebagai muqaddimah. Kalau duduk dalam qiyas dipanggil sebagai muqaddimah. Kalau duduk sebagai perkara yang melazimi qiyas dipanggil sebagai natijah. Dapat tak? Ingat lagi tak tu? Okay. Jadi sekarang ni kita ada dua qadiyah ataupun dengan istilah lain muqaddimah. Baik, muqaddimah pertama, muqaddimah yang kedua. Muqaddimah yang ada haddun asghar dipanggil sebagai muqaddimah sughra. Muqaddimah yang ada haddun akbar dipanggil sebagai muqaddimah kubra. Jadi kita ada dua muqaddimah. Istilah seterusnya adalah muqaddimah sughra. Muqaddimah sughra apa? Muqaddimatun fiha haddun asghar. Muqaddimah yang ada haddun asghar. Dan yang terakhir sekali, yang kelima, muqaddimah kubra. Muqaddimah kubra apa? Muqaddimatun fiha haddun akbar. Kalau ada haddun asghar dipanggil sebagai sughra. Kalau ada haddun akbar dipanggil sebagai kubra. Baik, ini mustalah ni. Ini adalah istilah. Dan istilah ini kena hafal. Sebab nanti bila kita masuk dalam syakal, kita akan guna istilah ni. Dan bila masuk dalam syurut intaj bagi setiap syakal, juga kita akan guna kaedah-kaedah ni semua. Baik, ada soalan? Ada soalan untuk istilah dulu? Ha? Apa? Natijah? Natijah yang penting mahmud dan mahmul lah. Kalau tak kisahlah dua ke tiga ke, yang penting kalau lebih daripada tiga pun, kalau lebih daripada dua pun, fi quwwatil isnain jugalah, maudhu' dan juga mahmul. Dapat tak? Yang penting dia adalah kalau dia qadiyah hamliyah. Dan nanti kita akan tengok Imam Akhdari gunakan secara aghlabiyah, secara kebiasaannya qiyas iktirani menggunakan qadiyah hamliyah sahaja. Secara kebiasaan Imam Akhdari nanti akan sebut waqtassa bil hamliyati. Bila kita tengok dalam matan dia akan sebut. Kerana apa? Kebanyakan qiyas kalau menggunakan qiyas iktirani dia akan datang dengan qadiyah hamliyah. Adapun kalau qiyas tersebut menggunakan qiyas istisnai, dia akan gunakan qadiyah syartiyah. Jadi qadiyah syartiyah tu memang akan masuk dalam qadiyah ataupun qiyas istisnai. Baik. Ada soalan? Tak, muqaddimah surah dan kubra dia tak boleh bertukar. Sebab apa? Sebab kalau ataupun dobit dia, kalau kita tengok haddun asghar ada dalam kita panggil, kalau haddun asghar bagi natijah, haddun asghar bagi natijah kalau kita tengok maudhu' bagi natijah tu dekat mana? Sebab kita kena tentukan dulu mana satu haddun asghar melalui apa? Natijah. Kalau kita tengok, kalaulah haddun asghar itu ada dekat kalau kita terbalikkan macam mana pun, dan kalau haddun asghar tu duduk dekat mana-mana, contohnya kalau dia adalah haddun asghar, maknanya dia maudhu' kepada natijah, maka dipanggil sebagai muqaddimah surah. Cumanya secara tartibnya memang tak boleh. Nanti kita akan tengok cara untuk menyusun qadiyah qadiyah qiyas iktirani adalah dengan kita masukkan sughra ke dalam kubra. Jadi sughra tu mesti dulu, kemudian barulah kubra. Sebab sughra ada maudhu'un natijah. Jadi maudhu' tu kita nak hukumkan dekat mahmul ni, jadi kena tertib dia. Jadi yang pertama tu yang datang memang sughra, tak boleh ubah tertib dia. Berbeza nanti dengan istisnaiyah. Istisnaiyah muqaddimah pertama dipanggil sebagai kubra, muqaddimah kedua dipanggil sebagai sughra. Itu nantilah. Baik, ada soalan untuk ni? Ini istilah. Hari ni kita bincang istilah dulu. Sebab nanti bila dah masuk dalam syakal, kita akan dah banyaklah benda, kita akan gunakan istilah. Ada soalan untuk ni? Ada? Tak ada? Jadi istilah ni kena ingat, haddun asghar adalah maudhu'un natijah, haddun akbar adalah mahmulun natijah, haddun awsat adalah al-mahzuf atau mahzufan fil natijah,
Kemudian muqaddimah sughra adalah muqaddimah yang ada haddun asghar. Muqaddimah kubra adalah muqaddimah yang ada haddun akbar. Ada soalan? Ada soalan tak? Okey, baik. Okey. Ada soalan? Tak ada? Okey, baik. Sekarang ni kita tengok kita fokus dahulu kepada perbahasan qiyas iktirani. Baik. Sekarang kita dah kenal juzuk-juzuk yang ada dalam qiyas iktirani. Seterusnya kita nak bincang, Imam Akhdari akan terangkan macam mana nak tarkib qiyas iktirani ni. Apa perkara yang perlu dibuat dalam qiyas iktirani. Baik, sekarang ni kita kata dalam qiyas mesti susunan yang dibuat dalam qiyas akan melazimkan qaul ataupun qadiyah yang lain. Susunan yang dibuat akan melazimkan qadiyah yang lain. Kalau kita tengok qiyas iktirani, kelaziman qadiyah yang lain, qadiyah yang melazimi susunan tadi itu, susunan yang dibuat dalam qiyas bersyarat. Syarat dia apa? Syarat dia dalam qiyas ataupun dalam dua muqaddimah. Sekarang saya dah tak guna qadiyah 1, qadiyah 2 dah. Saya guna muqaddimah sughra ataupun muqaddimah kubra, ataupun ringkasnya kita kata sughra dengan kubra. Kalau kita tengok dalam sughra dan kubra, mesti ada sesuatu yang menghubungkan antara sughra dengan kubra. Kalau saya kata, kalau contoh sughranya kullu insan hayawan, kubra dia kullu natik jismun. Kullu insan hayawan, kullu natik jismun. Ada tak perkara yang menghubungkan antara muqaddimah sughra dan kubra? Tak ada. Kalau kita kata contohlah paling mudah kita guna syasiah. Contoh kita Zaidun jalisun. Kemudian muqaddimah seterusnya Amrun qaimun. Ada tak kaitan antara qadiyah pertama dan qadiyah yang kedua? Tak ada. Jadi itu tak akan mendatangkan qiyas iktirani. Jadi qiyas iktirani mestilah dalam sughra dan kubra ada satu juzuk yang menghubungkan antara sughra dan kubra, yang dipanggil sebagai haddun awsat ataupun wasfun jami', sifat yang menghimpunkan antara qadiyah yang pertama ataupun antara sughra dan antara kubra dengan kubra, antara sughra dengan kubra. Sebagai contoh, kalau kita tengok dalam contoh ni, al-alam mutaghayyirun. Alam ini berubah-ubah. Setiap yang berubah-ubah itu adalah baharu. Alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Jadi dalam dua muqaddimah ini, sughra dan kubra, ada satu juzuk yang menghimpunkan antara sughra dan kubra, yang dipanggil sebagai haddun awsat. Kalau dalam contoh ni iaitu mutaghayyir. Jadi syarat pertama dalam kita nak datangkan qiyas iktirani adalah dengan kita tahdid dahulu apakah haddun awsat yang akan menjadi penghubung antara sughra dan juga kubra. Antara sughra dan juga kubra. Apa dia penghubung dia? Kalau dalam contoh ni adalah at-taghayyur. Taghayyur tu adalah penghubung antara sughra dan kubra. Itu yang pertama. Syarat ataupun tarkib cara untuk kita buat qiyas iktirani, mesti ada haddun awsat ataupun mesti ada wasfun jami' bainal muqaddimatain. Sifat yang akan menghimpunkan antara dua muqaddimah sughra dan juga kubra. Yang kedua, kita kena susun sughra dan kubra. Macam Ustaz tanya, kita kena susun sughra dan kubra. Sughra adalah kita panggil yang ada haddun asghar, kita jadikan sebagai muqaddimah yang pertama. Haddun akbar, muqaddimah kubra yang ada haddun akbar sebagai susunan ataupun duduk dekat tarkib yang kedua, macam kita susun tadi. Sebab apa? Sebab memang untuk kita buat qiyas iktirani, sughra dulu baru kubra. Susunan dia sughra yang akan masuk ke dalam kubra, bukan kubra masuk dalam sughra. Kalau kubra masuk dalam sughra tu nanti kita tengok qiyas istisnai. Qiyas iktirani, qadiyah sughra ataupun muqaddimah sughra, itu yang kita akan masukkan ke dalam muqaddimah kubra. Jadi susun dahulu kubra, susun sughra dahulu, muqaddimah sughra, dan kemudian muqaddimah kubra. Kemudian bila kita dah datangkan dua muqaddimah tadi, sughra dan kubra, kita kena tengok dahulu
adakah muqaddimah tersebut shadiqah ataupun kadhibah. Ini yang nanti masuk dalam yang kita sebut tadi, itulah awal-awal perbahasan ta'riful qiyas. Kalau kita terima muqaddimah yang pertama dan kita terima muqaddimah yang kedua, boleh kita jalankan amaliyah ataupun proses seterusnya untuk hasilkan natijah. Tetapi kalau di antara dua muqaddimah itu ada perkara yang kita tidak setuju ataupun kita kata muqaddimah tu kadhibah, maka perlu ditukar. Kerana apa? Kerana perkara kalau qiyas terbina daripada muqaddimah kadhibah, maka akan melazimkan qiyas melazimkan natijahnya kadhibah. Kalau dalam qiyas muqaddimah yang ataupun muqaddimah yang ada dalam qiyas adalah muqaddimah yang kadhibah, maka natijahnya automatik akan jadi kadhibah. Maka kena tamyiz dahulu. Kena tamyiz betul ataupun salah. Macam mana nak tamyiz? Macam mana nak tentukan betul ataupun salah? Kita boleh guna tanakud. Contoh, kalau kita ada qadiyah, kita boleh guna tanakud. Kalau qadiyah dia betul, maka tanakud dia akan salah. Ataupun kalau contoh qadiyah itu adalah perkara-perkara atau muqaddimah itu adalah perkara-perkara yang musyahadat, benda yang boleh tengok guna panca indera. Contohnya al-alam mutaghayyirun. Perlu ke kepada dalil? Tak perlu, tengok je alam ni berubah-ubah tak? Berubah. Ada siang, ada malam, ada kemarau, ada ribut, ada tsunami dan seterusnya. Jadi berubah tak? Berubah. Jadi perkara tersebut tak semestinya datang kena dengan dalil macam saya sebut tadi, itulah tanakud ke apa ke, tidak semestinya. Tapi kadang-kadang sebab qiyas, kadang-kadang isi kandungan dia boleh jadi perkara-perkara yang musyahadah, benda yang boleh nampak dengan panca indera, ataupun benda yang boleh rasa dalam hati ataupun dalam diri kita. Contohnya ana maujudun. Perlu ke isbat wujudnya kita tu macam mana? Tak perlu, dia secara daruri kita dah tahu dah kita wujud, betul tak? Jadi kita kena tamyiz dahulu. Kena pastikan qadiyah ataupun muqaddimah yang kita gunakan di dalam qiyas adalah muqaddimah yang shadiqah. Dapat? Itu yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Wasfun jami'. Datangkan sifat yang menghimpunkan antara sughra dan juga kubra. Kemudian yang kedua adalah kita susun sughra dahulu baru kubra. Kemudian yang ketiga kena tamyiz. Tamyiz as-sahih minal fasid. Kita kena kenal pasti muqaddimah yang kita gunakan itu shadiqah ataupun kadhibah. Kalau shadiqah teruskan, kalau kadhibah kena tukar. Kerana apa? Kalau daripada awal kita dapat detect yang qiyas kita terbina daripada muqaddimah yang kadhibah, maka automatik natijahnya kadhibah. Maka tak boleh jadi dalil. Sebab sekarang ni kita datangkan qiyas untuk istidlal. Kemudian yang terakhir sekali, kita kena masukkan sughra ke dalam kubra. Ini untuk buat natijah. Kita masukkan sughra ke dalam kubra melalui perantaraan haddun awsat. Maknanya haddun asghar pergi ke haddun awsat, haddun awsat bawa sampai kepada haddun akbar melalui haddun awsat, sampailah kita dapat natijah al-alam hadithun. Kalau dekat sinilah contoh ni, al-alam mutaghayyirun. Alam tu masuk ke dalam hadis tu melalui apa? Melalui mutaghayyirun. Sebab benda yang berubah-ubah ni semuanya adalah baharu. Maka automatik alam akan ambil hukum kepada hadis. Kerana apa? Kerana melalui perantaraan mutaghayyir, at-taghayyur, berubah-ubah tadi tu. Maka barulah boleh jadi qiyas iqtirani. Jadi qiyas iqtirani, cara yang pertama adalah datangkan wasfun jami' ataupun haddun awsat. Kena tamyiz dulu apa benda ataupun apa perkara yang boleh menjadi kita panggil perantaraan antara muqaddimah sughra dengan kubra. Kemudian yang kedua, susun sughra kemudian kubra. Sebab ini qiyas iqtirani. Yang ketiga, kenal pasti muqaddimah yang kita gunakan adakah shadiqah ataupun kadhibah. Dan yang terakhir sekali, masukkan sughra dalam kubra melalui perantaraan haddun awsat. Barulah dapat natijah. Nampak macam banyak benda kena buat kan? Tidak, dia itu benda secara proses. Tapi bila kita buat, dia alatulah kan, dia akan secara langsung lah. Tapi benda-benda tu perlu untuk kita kenal pasti daripada awal. Sebab apa? Sebab memang kalau kita ambil contoh macam ni kan, al-alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadis, al-alam hadis, senang je, siap lah. Tapi bila kita jumpa permasalahan yang sebenar, kita baru kita tatbik secara betul lah
Maknanya kita akan cari apa sifat yang akan himpunkan antara sughra dengan kubra. Kemudian kita kenal pasti qadiyah tu betul ataupun salah. Barulah kita masukkan sughra ke dalam kubra melalui perantaraan haddun awsat. Barulah dapat natijah. Ini untuk qiyas iqtirani. Sebab qiyas istisnai satu perkara yang berbeza. Ada soalan untuk ni? Yang keempat ini syarat. Yang empat-empat ni adalah kaifiyatut tarkib al-qiyas al-iqtirani. Cara untuk buat qiyas iqtirani. Nanti Imam Akhdari ada sebut dalam matan cara ataupun kaifiyah untuk tarkib qiyas iqtirani. Ada soalan untuk qiyas iqtirani? Ada soalan? Ada soalan? Ada soalan? Tak ada? Baik, kita masuk sikit dalam matan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi bi'ulumi fid dharain amin. Babun fil qiyas, bab pada membincangkan perbahasan qiyas. Sebab kita dah bincang babul qadaya wa ahkamuha, tu dah selesai. Ni sekarang adalah babun, bab yang baru, iaitu perbahasan qiyas yang merupakan maqasid bagi ilmu tasdiqat, dan dia adalah kita panggil apa? Ghayatul muna, ataupun kita kata dia adalah tujuan yang sebenar. Kenapa kita bincang perbahasan mantik daripada awal tasawurat sampailah kepada yang terakhir sekali, iaitu maqasid bagi ilmu tasdiqat, qiyas ataupun hujjah secara spesifiknya kita kata adalah hujjah lah. Cumanya hujjah tu terbina daripada qiyas. Babun fil qiyas, innal qiyasa min qadaya suwira mustalziman bidzati qawlan akhara. Itu adalah ta'rif bagi qiyas secara umum, iaitu apa? Qiyas adalah qadiyah yang tersusun, dua qadiyah secara ataupun lebih daripada dua qadiyah yang tersusun, mustalziman bidzati qawlan akhara, yang akan melazimkan. Tapi melazimkan dekat situ dengan erti kata apa? Kalau diterima, mata suliman, kalau diterima susunan ataupun qadiyah tadi, kalau diterima bidzati qawlan akhara, secara zatnya, iaitu zat tertib tu akan melazimkan qadiyah yang lain, yang kita panggil dalam perbahasan qiyas sebagai natijah. Thumma al-qiyasu indahum qismani faminhuma yud'a bil-iqtirani. Qiyas ada dua. Faminhuma yud'a bil-iqtirani. Yang pertama dipanggil sebagai iqtirani. Nanti yang kedua tu bila? Yang kedua tu nanti dekat bait yang ke-100 Imam Akhdari kata wa minhuma yud'a bil-istisna'i. Itu nanti jauh lagi, kita baru yang ke-74. Thumma al-qiyasu indahum qismani faminhuma yud'a bil-iqtirani wa huwa alladhi, iaitu qiyas iqtirani, dalla 'ala an-natijati biquwwatin wa ikhtassa bil hamliyati. Jadi qiyas iqtirani adalah qiyas yang menunjukkan kepada natijah tetapi secara quwwah, iaitu apa? Bimaddatiha la bisuratiha. Ajza' bagi natijah ada dalam qiyas, tetapi surah bagi natijah tidak ada dalam qiyas. Ajza'nya sahaja ada. Wa huwa alladhi dalla 'ala an-natijati biquwwatin wa ikhtassa bil hamliyati. Imam Akhdari kata khusus qiyas iqtirani kepada qadiyah hamliyah sahaja, tetapi Imam Akhdari gunakan secara aghlabiyah, secara kebiasaannya iqtirani memang khusus ataupun menggunakan qadiyah hamliyah sahaja. Sebab bila nak guna qadiyah syartiyah, kita ada qiyas istisnai. Qiyas istisnai memang khusus untuk qadiyah syartiyah sahaja. Wa huwa alladhi dalla 'ala an-natijati biquwwatin wa ikhtassa bil hamliyati fa in turid tarkibahu farakkiba. Kalau nak buat qiyas iqtirani, macam mana cara dia? Muqaddimatihi ala ma wajaba. Fa in turid tarkibahu farakkiba muqaddimatihi ala ma wajaba. Susun muqaddimah dulu. Kita kata ada sughra, ada kubra, kan? Kemudian susun tersebut bukan sekadar susun, tidak, tetapi kena datangkan wasfun jami'. Kita kena datangkan haddun awsat. Apa perkara yang akan menjadi penghubung antara sughra dengan kubra? Fa in turid tarkibahu farakkiba muqaddimatihi ala ma wajaba wa rattibil muqaddimati. Susun muqaddimah itu, sughra dulu baru kubra.
wanzura sahihaha min fasidin mukhtabira. Kemudian yang ketiga, proses yang ketiga, tengok muqaddimah tadi. Lepas kita dah susun sughra mana, kubra mana, tengok betul ataupun tidak sughra ini, ataupun betul ataupun tidak kubra. Kalau sughra betul, okey, tengok kubra pula. Okey, kubra pun betul, boleh pergi yang seterusnya untuk natijah. Tapi kalau tengok sughra, ini salah ni, kena tukar. Sebab kalau dia salah akan melazimi natijah salah. Sedangkan istidlal yang kita nak buat ni untuk benda, untuk cari kebenaran, bukan cari kesalahan, untuk cari kebenaran. Warattibil muqaddimati wanzura sahihaha min fasidin mukhtabira. Fa inna lazimal muqaddimati, Imam Khadiri kata apa? Lazim kepada muqaddimat, iaitu apa? Natijah tu bihasabil muqaddimati ati. Maknanya kelaziman bagi muqaddimah iaitu natijah. Lazimul muqaddimat maknanya natijah lah. Bihasabil muqaddimat, ikut kepada muqaddimat dalam kias. Kalau dalam kias muqaddimahnya sadiqah, natijahnya sadiqah. Kalau muqaddimatnya kadhibah, natijahnya kadhibah. Wa ma minal muqaddimati sughra, yang terakhir sekali lepas dah cek apa semua, wa ma minal muqaddimati sughra fayajibun dirajuha fil kubra. Sughra wajib masukkan ke dalam kubra melalui perantaraan haddun awsat, iaitu apa? Yang berulang dalam dua muqaddimah, sughra dan kubra. Wa dhatu haddin asgharin sughrahuma. Kalau muqaddimah yang ada haddun asghar dipanggil sebagai sughra. Wa dhatu haddin akbarin kubrahuma. Kias muqaddimah yang ada haddun akbar dipanggil sebagai kubra. Wa asgharun fadhaka dhundiraji. Asghar kena indiraj, kena masuk ke dalam akbar melalui haddun awsat. Wa wasatun, iaitu haddun awsat, yulgha ladal intaji, diilghakan, dibuang ataupun dihazafkan di dalam natijah. Jadi Imam Akhdari last kali nak terangkan ajza'ul qiyas liqtirani. Ajza' bagi qiyas iqtirani, kita ada haddun asghar, kita ada haddun awsat, kita ada haddun akbar. Haddun asghar adalah yang menjadi mawdu' ke dalam di dalam natijah. Haddun akbar mahmul di dalam natijah. Haddun awsat yang berulang di dalam natijah. Ada soalan? Ada soalan untuk perbahasan kias. Hari Sabtu ni kita terkejar waktu sikit. Jadi tak dapat nak selesaikan beberapa benda lah. Cuma nanti tak apa, hari Isnin ni kita akan bincang lebih detail perbahasan. Ni kias secara umum kita dah bincang. Kemudian kita dah bincang kias iktirani. Berbaki dalam perbahasan kias iktirani yang dipanggil sebagai al-ashkal. Tentu semua kita akan bincang dekat hari Isnin perbahasannya. Baik, ada soalan untuk perbahasan hari ini? Ada? Tak ada? Kita tangguh dengan selawat. Allahumma salli afdal salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrihil ghafilun. Allahumma salli afdal salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakiruna wa ghafala an dhikrihil ghafilun. Allahumma salli afdal salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.